Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini saya Muhammad Rahimi bin P. Ramli akan membentangkan pengajian kaedah pengajian syariah semester 1 2020, Master of Islamic Studies, dan tugasan ini adalah tugasan pembentangan kaedah pengajian Islam, insyaAllah. Okey, saya akan menggunakan kaedah pembentangan video ini untuk menyelesaikan tugasan pembentangan. Okey, insya-Allah pada hari ini saya akan membentangkan antara isi kandungan saya adalah pengenalan cara-cara kedatangan Islam ke tanah Melayu, pelaksanaan syariah di tanah Melayu sebelum dan selepas kedatangan British, faktor-faktor yang mempengaruhi kejayaan pelaksanaan syariah secara total dalam sebuah negara, dan akhir saya akan tutup dengan kesimpulan hasil daripada pembentangan dan juga dapatan saya sepanjang melaksanakan tugas ini. Okey, antara pengenalan saya terus straight to the point sebab masa kita cuma 10 minit ke 12 minit mungkin untuk sesi pembentangan. Okey, saya pergi kepada syariah. Jadi bila kita sebut tentang kaedah pengajian syariah, maka kita kena kenal apa itu syariah. Secara bahasanya adalah syariah ni adalah kita berjalan menuju ke tempat yang mempunyai air ataupun mengikut takrifan Quran, syariah itu adalah jalan yang lurus. Syariah ni adalah satu jalan bagaimana kita nak melangsungkan kehidupan kita dalam muka bumi ini mengikut kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Yakni pastinya jalan yang lurus. Okey, dari sudut istilahnya pula adalah syariah itu adalah hukum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-Nya yang disampaikan melalui lidah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas kita faham bahawa syariah ni merupakan satu perintah, satu hukum dalam pelaksanaan kehidupan kita. Jadi antara pengenalan yang saya timbulkan di sini adalah cara bagaimana kedatangan Islam ke tanah Melayu. Jadi Islam itu sebelum sampai kepada kita pasti ada asbab musababnya untuk Islam itu sampai kepada kita, terutama penduduk di masyarakat di tanah Melayu. Nanti kita tengok hasil dapatan bagaimana kedatangan Islam ke tanah Melayu, dan seterusnya adalah pelaksanaan syariah di tanah Melayu sebelum dan selepas kedatangan British dapat dikaji dari segi perundangan, politik, pentadbiran dan juga sosial. Hasil daripada kedatangan Islam ke tanah Melayu ada hukum yang kita gunakan selepas kedatangan British, apa yang akan efek kepada perundangan di tanah Melayu khususnya, dan juga saya akan bentangkan berkaitan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan syariah secara menyeluruh dalam sebuah negara dapat kita terangkan melalui perundangan, pemerintahan atau politik dan juga masyarakat dan juga dari segi pendidikan. Sekiranya perundangan ada, pemerintahan pun faham tentang bagaimana nak melaksanakan undang-undang, masyarakat pun faham tentang apa itu syariah, dan pendidikan diberikan kepada masyarakat, tentunya sesebuah negara mampu untuk melaksanakan sistem syariah itu secara total bagi sesebuah negara. Okey, seterusnya antara objektif kajian saya adalah dapat mengetahui cara bagaimana agama Islam mula tersebar di tanah Melayu. Yang kedua, dapat menyenaraikan perbandingan kesan pelaksanaan syariah di tanah Melayu sebelum dan selepas kedatangan British. Yang ketiga, objektifnya adalah dapat mengkaji sistem pelaksanaan syariah yang menyeluruh agar dapat dilaksanakan di dalam sesebuah negara secara total. Okey, ini adalah objektif kajian saya. Okey, kita go through satu-satu cara-cara kedatangan Islam ke tanah Melayu. Ini antara cara-caranya. Bagaimana Islam boleh bertapak di tanah Melayu. Antara caranya yang pertama saya rekodkan di sini secara visual bergambar juga adalah dari sudut perdagangan. Yang keduanya adalah dari sudut perkahwinan. Yang ketiga dari sudut pengislaman sultan atau raja atau golongan bangsawan. Dan seterusnya adalah penghijrahan pedagang dan juga pendakwah Islam ke tanah Melayu. Dan akhirnya adalah perluasan kuasa politik. So di sini saya ada 5 poin untuk bagaimana cara kemasukan Islam ke tanah Melayu. Okey, kalau kita boleh tengok satu persatu daripada poin-poin yang 5 ni, bagaimana melalui perdagangan. Kita maklum bahawa pelabuhan Melaka merupakan pelabuhan yang strategik, maka dia menarik ramai minat daripada para pedagang. Contohnya daripada antara pedagang yang awal sampai ke tanah Melayu ni tentulah pedagang daripada tanah Arab. Jadi para pedagang lah yang menyumbang kemasukan Islam ke tanah Melayu. Di sini saya rekodkan juga bukan takat Arab, Cina dan juga India juga antara orang yang turut berdagang di Kepulauan Melayu. Okey, yang kedua adalah melalui perkahwinan.
Jelas perkahwinan ni dia ada dua, menyebabkan bagaimana orang Melayu ni boleh terlibat dengan agama Islam, disebarkan kepada mereka adalah tentunya melalui kaedah perkahwinan. Ini perkahwinan diraja ataupun kita sebut juga perkahwinan siasah, dan yang keduanya adalah perkahwinan campur. Perkahwinan siasah itu berlaku di antara golongan deraja, bangsawan, dan juga golongan perkahwinan campur ni adalah melalui pendakwa, para pedagang dengan rakyat tempatan. Jadi seterusnya adalah melalui pengislaman raja dan golongan bangsawan. Okey. Ini menunjukkan dulu bila mana sebut tentang sultan, maka rakyat sangat mematuhi sultan. Bila sultan masuk Islam, beragama Islam, maka seluruh rakyat jelata akan mengikut agama yang dianuti oleh sultan tadi. Okey, seterusnya adalah melalui perluasan kuasa politik peranan pemerintahan kerajaan Islam. Kerajaan Islam yang kuat pada satu ketika dulu adalah Kerajaan Melaka. Jadi Kerajaan Melaka ini mampu untuk mempertahankan sesebuah kerajaan yang berada di bawah jajahan takluknya daripada dikuasai oleh puak-puak Kristian, contohnya melalui kuasa, dan juga adalah memperluaskan empayarnya ke Kedah, contohnya ke Rokan, ke Pahang, ke Siak. Yang dicatatkan di sini adalah melalui perluasan kuasa. Jadi bila perluasan kuasa, bila diluaskan kuasa, maka agama Islam itu tersebar juga melalui kaedah perluasan kuasa. Yang seterusnya adalah penghijrahan pedagang dan juga pendakwah. Ini berlaku di China, contohnya. Pedagang dan juga pendakwah ini berhijrah masuk ke tanah Melayu itu adalah atas faktor disebutkan di sini pada tahun 877 Masihi, hasil dapatan di wilayah Kanton. Contohnya pedagang banyak pergi ke negara China. Namun pada ketika itu negara China menghadapi krisis pembunuhan. Jadi para pedagang itu telah pun bergerak daripada China menuju ke kepulauan tanah Melayu untuk menyelamatkan diri. Inilah pedagang tu bukan sekadar pedagang tapi pendakwah. Pendakwah di China itu bertukar angin atau menyelamatkan diri, pergi ke tanah Melayu untuk selamatkan diri. Okey. Bagaimana pelaksanaan syariah di tanah Melayu sebelum dan selepas kedatangan British? Ini yang seterusnya adalah hasil kajian saya. Ini saya senaraikan dari sudut penjadualan supaya kita nampak aspek sebelum kedatangan British, selepas kedatangan British, bagaimana pelaksanaan pelaksanaan syariah tu di tanah Melayu. Okey. Contoh, antara sebelum kita ambil dari sudut perundangan, undang-undang Islam semasa Islam datang di tanah, sebelum British datang di tanah Melayu, undang-undang Islam diguna pakai seluruhnya di tanah Melayu, termasuk perkahwinan, termasuk soal muamalat, perdagangan sebagainya, diamalkan di tanah, diamalkan sepenuhnya di tanah Melayu. Dan bila selepas kedatangan Melayu, British membawa masuk orang kata undang-undang British dan mengenepikan undang-undang Islam kecuali dalam hal ehwal adat dan juga istiadat agama Islam Melayu dan agama Islam sahaja. Nampak ketara. Dan seterusnya dari sudut politik, kita tengok bagaimana dulu sebelum kedatangan British, Sultan berkuasa penuh dalam pentadbiran terhadap rakyat. Selepas pada British masuk, jadi Sultan dihadkan kuasanya, dan British juga orang kata berkuasa penuh terhadap semua kecuali dalam hal ehwal Islam dan adat istiadat diberikan kepada Raja Melayu, Sultan Melayu. Okey, dari sudut pentadbiran ekonomi, dari sudut pentadbiran sebelum kedatangan British, Raja dia melantik pemerintahannya untuk membantu pemerintahannya, dan dinasihati oleh ulama dia yang duduk bersama dengan raja. Dari sudut ekonomi pula, raja berkuasa penuh terhadap ekonomi pada ketika sebelum British datang. Selepas kedatangan British, diketepikan orang kata golongan-golongan pemerintahan diraja, dilantiknya yang disebut sebagai residen British diperkenalkan untuk menasihati Raja Melayu. Jadi yang berkuasa itu adalah residen British, namun kuasa Melayu dihilangkan secara senyap-senyap. Dan juga ekonomi juga dimonopoli oleh pihak British. So dari segi sosial pula, rakyat boleh menerima kedatangan pendakwah Islam, pedagang Islam senyap hati terbuka dan juga harmoni. Dan juga rakyat bila mana selepas kedatangan British, rakyat memberontak, tidak boleh menerima. Namun untuk menyelamatkan keadaan, jadi orang Melayu banyak orang kita bertolak ansur menerima kedatangan British, tapi dalam keadaan yang tidak redha jugalah. Okey, seterusnya adalah faktor yang mempengaruhi kejayaan pelaksanaan dan syariah secara total di dalam sebuah negara. Okey, saya jelaskan di sini. Ini bagaimana kita nak menjadikan sebuah negara itu boleh melaksanakan
syariah secara total. Okey. Yang pertama saya ambil dari sudut perundangan. Bila mana kita dah ada undang-undang, contohnya Perkara 31 di Malaysia, 31 menyebutkan bahawa Islam adalah agama persekutuan. Maka itu adalah satu punca kuasa. Bagaimana kita nak menguatkuasakan undang-undang Islam secara total di tanah Melayu. Cuma bagaimana pula pemerintah atau golongan politik untuk menguatkuasakan undang-undang tersebut. Untuk melaksanakan undang-undang tersebut, untuk membina undang-undang tersebut, untuk orang kata apa, menjamin syariah ini boleh dilaksanakan secara total. Dan seterusnya kepada golongan masyarakat. Masyarakat ni harus kita sebelum nak kepada masyarakat, kepada pendidikan. Pendidikan dulu. Pendidikan perlu kita terapkan kepada semua golongan. Nak memberikan kefahaman apa itu syariah, memberi kefahaman tentang apa itu undang-undang syariah tu, tidaklah timbulkan skeptikal, orang kata salah faham terhadap syariah itu sendiri. Dan syariah ni bukannya jumud, namun dia boleh diluaskan. Itu perlu dari konsep-konsep pendidikan, dan perlu juga dibuat secara berterusan, panggil golongan-golongan bermasalah yang tidak boleh ajak berbincang supaya mereka faham tentang syariah itu sendiri. Dan juga seluruhnya kepada masyarakat, bila masyarakat dah faham berkaitan dengan syariah ni, maka tentunya masyarakat boleh menerima pelaksanaan syariah. Dan bila semua orang, semua golongan perundangan ada, pemerintahan ada, pendidikan ada, masyarakat ada, semuanya kita gemblingkan dan matlamat yang satu untuk melaksanakan syariah di Malaysia, maka sudah pasti syariah secara total itu dapat kita laksanakan di Malaysia. Dan ini sebagaimana yang saya jelaskan tadilah, satu persatu poin dia. Dan akhirnya sebagai kesimpulan pada pembentangan saya adalah kedatangan Islam ke tanah Melayu adalah melalui perdagangan daripada tanah Arab, dan juga melalui proses penyebarannya secara meluas dengan cara perkahwinan, perluasan kuasa dan juga kebudayaan. Dan yang kedua, kesimpulan saya adalah kedatangan Islam ke tanah Melayu juga menyumbang kepada pembentukan undang-undang Islam yang pertamanya diamalkan secara seluruh, dan selepas kedatangan British, maka pengamalan undang-undang Islam tadi ini dihilangkan oleh pihak British sedikit demi sedikit melalui orang kata apa, undang-undang British yang dibawa masuk. Dan undang-undang British yang masuk dulu ni kekal sehingga kepada hari ini. Begitu dengan perlembagaan persekutuan kita juga adalah hasil daripada pembikinan daripada undang-undang British yang diharmonikan. Kita boleh meletakkan, diharmonikan dengan kita meletakkan perkara 3, Islam merupakan agama persekutuan, kemudian kita mengatakan agama lain bebas untuk diamalkan. Dalam perlembagaan persekutuan juga menyebutkan bahawa orang bukan Melayu atau agama lain tidak bebas untuk disebarkan kepada orang Islam. Itu antara yang ni. Dan juga ada peruntukan-peruntukan di dalam perlembagaan persekutuan. Namun perlembagaan persekutuan itu adalah hasil daripada buah tangan British. Seterusnya, pelaksanaan syariah secara total, ini kesimpulan, dapat dilaksanakan sekiranya semua mengambil peranan masing-masing secara menyeluruh dan ada panduan. Contohnya untuk menguatkuasakan syariah ni, bagi negara kita Malaysia telah memperkenalkan JAKIM, telah memperkenalkan ada qawaid fiqh, maqasid syariah yang merangkumi dalam sistem nak menjaga syariah keseluruhannya adalah kita melihat kepada maqasid menjaga nyawa, menjaga agama, menjaga akal, menjaga nasab, keturunan dan menjaga harta. 5 aspek ni dibuat oleh JAKIM dan sebagai kayu ukur untuk melihat bagaimana pelaksanaan syariah di Malaysia secara menyeluruh dapat dilaksanakan. Itu saja saya ingat pembentangan saya pada kali ini. Sekian dahulu. Terima kasih, dan juga saya terima kasih banyak kepada kita punya pensyarah kita, Dr. Hamid Ahmad, atas komitmen mendidik kami dalam melaksanakan kaedah pengajian syariah sepenuhnya. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.